الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Masjid Rumah Keduaku. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, masjid bermaksud tempat sujud. Dari segi istilah, satu tempat bersujud yang dibangunkan untuk melaksanakan amalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud meletakkan kedudukan manusia paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat ibadah khusus seperti salat dan beriktikaf bagi orang beriman, malah syiar dan lambang kesatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Di samping itu, masjid menjadi tempat di mana seseorang hamba berada pada kedudukan yang paling akrab dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang telah dibaca pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud hanya saja orang-orang yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Hadirin sekalian, seperti yang kita fahami, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid bukan terhad sebagai tempat beribadah semata-mata, namun merupakan pusat kegiatan dakwah. Peranan masjid pada hari ini mencakupi pelbagai aspek seperti penganjuran program keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan, seperti dalam aspek kehidupan, pendidikan, kebajikan, platform penyatuan dan perpaduan ummah dan ekonomi umat Islam. Ini termasuklah kegiatan dan aktiviti pengajaran, dakwah, program remaja, sambutan keagamaan, serta motivasi kepada masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah 5 waktu sehari semalam. Apabila masjid dimakmurkan, ia menjana kesan positif bagi pembinaan masyarakat madani dalam rangka membina perpaduan umat Islam. Hakikatnya pada hari ini, masjid dijadikan tempat sebagai perkembangan syiar Islam. Fungsi masjid bukan sekadar menjadi medan pertemuan jemaah dengan berbagai sajian majlis ilmu, malah kegiatannya dilihat semakin luas dan berkembang. Oleh itu, cadangan dan penghayatan menjadikan masjid sebagai rumah kedua adalah sangat relevan dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai kerohanian dan jati diri umat Islam.
masjid memiliki peranan penting sebagai tempat pembentukan kerohanian dalam pelbagai aspek. Antara aspek membina kerohanian yang utama di masjid adalah aspek ibadah dan bermunajat. Masjid dilihat sebagai lokasi yang paling ampuh untuk membina kekuatan hati, jiwa dan rohani daripada sifat toksik dan tercela. Ini kerana masjid menjadi tempat rawatan jiwa dan rohani yang terbaik bagi umat Islam. Menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu rahimahullah, masjid tempat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal masajidu mahallu nuzulir rahmah. Masjid-masjid adalah tempat turunnya rahmat. Melihat kepada generasi salafus salih, apabila menghadapi masalah, kebimbangan dan cabaran, mereka akan bergegas mencari masjid sebagai tempat perlindungan dan penyelesaian, serta mengadu hal yang dihadapi kepada Yang Maha Kuasa. Dalam satu kisah pada suatu hari, ketika cuaca menjadi kelam, orang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Pernahkah Tuan melihat perkara seperti ini berlaku secara semasa hayat Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, kalau berlaku ribut, kami akan bersegera ke masjid, takut kalau berlaku hari kiamat." Tidak syak lagi masjid mempunyai aura positif, keselamatan dan perdamaian. Di samping itu, segala kegiatan dan aktiviti di masjid dalam bentuk amalan semuanya menjurus untuk tunduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang ada pada masjid yang tiada pada tempat lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada seorang muslim pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk solat dan zikir, melainkan Allah gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menambahkan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajian agama. Dalam menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajian Islam, kelas pengajian dan kuliah agama yang dijalankan bukan sekadar memenuhi aktiviti dakwah bulanan, malah bentuk pengajian yang disampaikan mestilah menggunakan sukatan pengajian yang lengkap maupun berkitab bagi mewujudkan proses rantaian kesinambungan ilmu pengetahuan pada jemaah secara berkala dan konsisten. Ini bagi melahirkan umat Islam yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Selain itu, intipati kandungan pengajian dan kuliah juga perlu up to date dengan membahaskan isu-isu semasa yang melanda umat Islam. Ini dapat dilihat apabila berada di masjid. Rasulullah SAW selalu ingin mengetahui perkembangan semasa yang berlaku kepada sahabat-sahabat baginda yang berada di sekitar Madinah. Ada kalanya baginda memulakan pengajian di masjid dengan menyampaikan tazkirah dan mau'izah, iaitu nasihat kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, katanya, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasulullah SAW telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, masjid dijadikan pusat komunikasi komuniti setempat. Langkah dan usaha ini bagi menyerlahkan fungsi masjid sebagai pusat komuniti setempat yang menyediakan pelbagai platform kepada segenap lapisan masyarakat, meliputi aspek pengaruh psikologi dan spiritual. Begitu juga bagi para pentadbir masjid, binalah jambatan ukhuwah agar masyarakat dan jemaah sekitar dapat memakmurkan rumah Allah dan memperkukuhkan persaudaraan, persefahaman, kecintaan sesama umat Islam dalam menghayati ajaran Islam, serta memperhebatkan aktiviti dan program di kawasan setempat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, dalam Islam masjid mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia.
ia merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Riwayat Muslim. Umat Islam perlu kembali bermuhasabah diri dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ikutan terbaik. Hal ini sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW menjadikan salat berjamaah di masjid sebagai rutin harian bagi menzahirkan syiar dan penyatuan umat Islam. Sahabat-sahabat Nabi juga bimbang jika mereka tidak hadir untuk salat berjamaah akan terbit sifat munafik di dalam diri mereka. Peringatan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salah illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu." Menurut pendapat kami para sahabat, tidaklah seseorang itu tidak hadir salat berjemaah melainkan dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Riwayat Muslim. Oleh itu setiap individu Muslim perlu menjadikan masjid sebagai rumah keduanya dengan melazimkan diri untuk hadir melaksanakan salat 5 waktu dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan. Memakmurkan masjid adalah salah satu tanda iman dan penyebab cinta Allah. Di samping itu, didik anak-anak untuk mencintai rumah Allah dengan membawa anak-anak melazimi salat berjemaah pada setiap waktu yang terluang. Selain itu, jadilah hamba yang hatinya sering teringat dan terpaut kepada masjid, terpaut dengan kemesraan dan keikhlasan jemaah, terpaut dengan pengajian dan aktiviti serta program yang dapat membugarkan hati dan jiwa serta mempunyai nilai tambah kepada ilmu dan ukhuwah. Setiap Muslim dan masyarakat setempat harus berperanan dalam memakmurkan masjid, kerana memelihara dan memakmurkan rumah Allah itu adalah bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berazam dan bertekad menjadikan masjid sebagai rumah kedua agar hidup sentiasa diberkati dan dirahmati. Kerana orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahannya dan diangkat darjatnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan satu lagi meninggikan darjat. Riwayat Muslim. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat orang yang biasa ke masjid, maka naik saksilah bahawa ia orang yang beriman. Riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan khutbah yang dapat kita ambil pengajarannya pada hari ini adalah, yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa masjid adalah tempat ibadah dan menjana ketakwaan. Yang kedua, umat Islam perlu menjadikan masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam serta menghidupkan peranan masjid dengan segala program dan aktiviti keagamaan. Yang ketiga, umat Islam sewajarnya menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai kerohanian dan jati diri umat Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur hidayat petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya.
Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Surah An-Nur ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.